Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran, yang kita akan bincangkan tafsir suratul Ra'di, tafsir surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 di dalam juzuk yang ke-13, bermula daripada ayat yang ke-12. 332 12. Tafsir pimpinan muka surat 469. Ayat yang kita baca ni baru sampai kepada ayat tajuk, dipanggil kan, tajuk suratul Ra'di. Ini baru kita jumpa Ar-Ra'du tu apa. Masya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. Allahu Akbar. Allah lah yang memperlihatkan kilat kepada kamu. Kilat kita boleh tengok. Kenapa? Khaufan wa tama'an, untuk menakutkan dari panahan petir. Bila kita tengok kilat, cepat-cepat kita lari, berselindung. Tau khaufan wa tama'a, dia ada dua ni, khauf, tama', dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Kalau kita tengok kilat tu, guruh, kata nak hujan tu, biasanya begitu kan. Kalau kita ada kain di jemuran, kata orang, pergi angkat cepat-cepat. Wa yunshi'us sahabas thiqal, dan Allah yang menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Allahu Akbar. Ini ayat ini menceritakan kepada kita tentang kuasa Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lepas pun kita dah bincang tentang kuasa Allah Azza wa Jalla
Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi, ciptakan di atas bumi pula macam-macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kemudian dia mari pula kepada kita, dia panggil al-umur, perkara-perkara yang biasa. Biasa dalam kehidupan manusia ni, kita akan tengok kilat, kita akan dengar guruh, petir, dia panggil ribut petir, kan? Halilintar, itu menakutkan. Maka ini kuasa Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada kita dalam ayat yang ke-11. Allah kata, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddah. Bila Allah Ta'ala nak timpa ke suatu benda yang tidak baik ke atas hamba-hamba dia yang derhaka dan golongan yang taat yang tidak melarang puak-puak derhaka, fala maraddalahu, tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Tak ada siapa boleh tolak. Nak tolak macam mana kita? Kan? Mau tolak, kita yang kena tolak, kata orang. Maka sekali lagi Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia di sini. Menunjukkan kuasa Allah Ta'ala dengan hikmah-hikmahnya. Dia dua benda, kilat dengan guruh ni, Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini khaufan wa tama'a, takut dan tamak. Kenapa dia kembar di sini? Dia kata tusbihun ni'am min wajhin wa niqam wajhin. Guruh dengan kilat dengan guruh ni, dia jadi satu sudut membawa rahmat, nak hujan. Satu sudut lagi niqam, satu ancaman ataupun azab yang datang. Kalau kita baca dah pengembaraan kita dalam siri-siri kuliah tafsir kita ni, kita dah tengok dah berapa ramai orang yang telah dibinasakan dengan angin ribut, dibinasakan petir, halilintar, sudah binasa. Kerana itu para ulama kata, tengok, khaufan wa tama'an ni, takut dengan tamak ni ada beberapa tafsiran. Yang pertama dia kata, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Allah Ta'ala yang hantar mari kilat khaufan wa tama'an. Tanda itu. Yang pertama, takut daripada sawa'iq. Bila kilat mari, kita bimbang takut mari dia punya guruh ataupun halilintar mari yang boleh menyebabkan terbakar, patah, tumbang pokok-pokok, bangunan boleh terbalik, orang boleh mati. Wa tama'an fil intifa'i bil matar, dan kita tamak juga dengan bunyi dentuman ini menunjukkan hujan mau turun. Satu. Kata lagi ulama di tafsir Al-Mawardi kata, ada juga ulama mengatakan takut bagi orang musafir. Orang tengah travel, tengah pada pasir contohnya, tengah duk celah bukit, tengok gelap sudah. Kita nak lari ke mana ni? Nak lari ke mana? Kalau hujan turun, wadi, dia panggil bahasa Arab kata wadi. Air dalam wadi ni macam sungai lalu jadi mengalir. Pengalaman lah duduk di Mekah, di Madinah, di negara Arab ni. Tak selama tu hujan turun, 1 jam. 1 jam hujan turun, kita boleh tengok. Kita keluar lepas pada tu, kereta terbalik dalam parit, macam-macam benda. Mana air tu kuat. Bagi orang musafir takut, bagi orang mukim, tuan-tuan kebun tamak, Allah hebat, air hujan turun, happy di orang ni. Ada juga ulama kata, mengikut Mawardi, al-khawfu minal matar min ghairi ibani. Kita takut hujan ni kalau bukan di tempat dia. Kalau tempat tu hujan, pasal itulah dalam doa Nabi tu kan, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami waz-zira wa butunil audiyati. Zaman Nabi dia kata, ya Allah turunkanlah hujan ni di atas bukit, di atas tempat tanaman pokok-pokok, di wadi-wadi. Anak kata untuk realiti kita di Malaysia, kita kena tambah satu lagi, turunlah hujan lebat ni bawa ke laut. Kalau turun atas bukit macam kita sini, turun di Gua Musa
kita sini ketal lutut juga. Pasal air itu akan turun mari sini. Sudah kita sini, esok orang sebelah Kota Baru pula. Jadi macam kita kering sini, kawan-kawan kita duduk bagi berah banjir lagi di sebelah sana. Ini dipanggil keadaan. Bagi orang yang memang tepat turun hujan, tepat diperlukan air, itu tamak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, dia letak dua kerja kita. Khaufan wa tama'an. Ada orang takut, ada orang nak air. Ada orang rasa cemas, ada orang gembira. Begitulah suasana hidup kita di atas dunia ini. Dan kita kena ingat para jemaah sekalian, ini di antara tanda-tanda fenomena banyaknya di akhir zaman dekat dengan nak kiamat ni banyak berlaku sedemikian. Dalam hadis ia menunjukkan bahayanya dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, taksurus sawa'iq inda iqtirabis sa'ah. Banyaknya berlaku guruh, halilintar, petir bila dekat kiamat. Mana salah satu daripada fenomena tanda-tanda kiamat, kasratus sawa'iq. Banyak berlaku benda ni. Hatta ya'tir rajulul qauma, esok orang duk bercakap, man su'iqah, siapa dia semalam kena petir, siapa dia semalam kena guru, kena apa ni, kena panah lita. Maknanya banyak fenomena ni akan berlaku. Ini hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Kata di Syekh Syuaib rahimahullah, dia kata sanad dia sahih. Wallahu alam, ada ulama lain kata macam-macam perbincangan. Yang penting kita ambil takhrij Syekh Syuaib dalam Musnad. Ini salah satu daripada fenomena tanda-tanda kiamat banyak yang berlaku. Ribut petir, kata orang bahasa kita sekarang ini, di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Pasal apa? Ini kita tengok dalam ayat yang ke-13 ni, cerita kepada kita tentang awan yang berlaku. Satu lagi dalam hadis lagi sebut, hadis Anas bin Malik juga dalam Musnad, la taqumus sa'ah hatta yumtar nas mataran aman. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia ini menerima hujan yang banyak. Wala tumbitul ard syai'a. Lepas kering je hujan, kosong, tak ada tanaman. Kita sini tak nampak lah, sebab negeri kita ni pokok semua. Kita nak di negeri-negeri padang pasir, di gurun Sahara, di Arab. Biasanya kalau hari tidak nak jadi musim bala, kita nampak. Lepas hujan turun, 3 hari kita jalan dengan kereta di padang pasir. Oh, seronok tengok hijau atas pokok. Sebab itulah setahun dua ni, jemaah hak pergi umrah lepas pada musim ni, musim sejuk ni, akak ambil gambar, oh nak kiamat dah, dia kata. Ni pokok-pokok di Mekah sudah jadi hijau. Kata tak apa, 3 bulan lagi awak pergi pula jadi apa? Kering balik. Sebab apa kering? Tak ada dah air. Dan kita pun tengok kambing duduk main atas bukit Mekah. Sampai jemaah haji kata, ustaz, dia makan batu ke tu? Orang kata kalau kita makan batu, dia makan batu. Kambing pun reti juga milih makannya, betul tak? Pasal tu dia pergi pilih daun macam-macam. Dia tak ambil kosir-kosir. Dia bukan makan batu, dia makan rumput kering yang sudah ada di atas bukit hasil daripada hujan. Maka kata di ulama hadis ini menunjukkan bahawa laisati as-sanah qahd wal jad. Bukan kata kemarau tu dengan tak turun hujan saja, tetapi kemarau juga yumtaru wa yumtaru, hujan, tapi hujan itu tidak lagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Ini alamat kiamat. Bagi kita realiti di Malaysia, minta maaf, saya bukan nak membela syarikat air. Kita bukan jadi orang panggil duta syarikat mana-mana syarikat air, tapi realiti ini di antara fenomena alamat kiamat. Hujan banyak, menggigil kita duduk atas kereta nak sampai rumah, betul tak? Sampai balik ke rumah, Masya Allah tak ada air. Pakak duk mengamuk tulis di Facebook.
Bayar air ke bayar angin? Dia buka paip keluar angin. Ni ber angin ke ber air? Subhanallah. Pakat duduk mengamuk. Ini semua satu fenomena yang kita perlu muhasabah. Kenapa hujan turun tapi kita nampak hujan itu tidak lagi membawa rahmat? Ini di antara min asyratis saah, tanda-tanda kiamat. Yumtaru wa yumtaru. Tengok dalam hadis ini sebut yumtaru wa yumtaru wala yambut. Turun hujan lebat, tak ada air. Anda ingat waktu 2014 kita kena banjir. Hujan banyak air, sampai ke atak bumbung. Hari Rabu di sini. Hari Ahad alhamdulillah kering, kita boleh masuk ke tengok kat rumah kita. Oh masya-Allah, dengan selupnya dengan berapa? Kata tak apa. Lepas ni turun hujan pula, kita ambil air ni kita akan basuh. Masya-Allah tabarakallah, usbu' hujan tak turun. Seminggu tak mari hujan. Panas. Orang Kelantan kata panas cecek, bukan kata. Air dah tak ada dah. Kita kata subhanallah, baru 2, 3, 4, 5 hari lepas mu air sampai ke bumbung rumah aku, hari ni nak basuh lantai rumah pun tak ada air. Subhanallah. Inilah yang kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah kepada kita, hidup kita hari ni para jemaah sekalian. Kita ni duduk di bawah belas kasihan. Dia panggil ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengok ayat. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Dan Allah menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Para jemaah sekalian, satu-satu awan yang dibawa air itu berapa banyak? Berapa ribu, berapa juta tan? Kalau kita nak ukur dia punya beratnya air. Satu beldi kita bawa sakit dengan. Malaikat Allah Taala suruh jaga sahab, jaga awan tu. Kemudian dia panggil tabakhur, air ni wak ni naik, kupu-kupu, jadi hujan, turun balik. Maknanya kalau kita duduk renung hujan pun cukup dah kita ni. Dah, merenung hujan, tengok awan, kita tahu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Dan untuk muhasabah, supaya kita jangan mudah panik. Bila mari kita baca laporan daripada MET, dia panggil meteorologi, kaji cuaca, bagi maklumat kepada kita. Dia kata akan berlaku hujan, beribut, awan, kelaju angin semua sekali. Bila kita terima, kita jangan mudah panik. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah bagi ke lain, bagi tempat yang lebih selamat, tidak menimpa orang. Kita berdoa pada Allah SWT, munajat supaya kepala angin hok nak tuju ke tempat kita ni, biar pusing ke lain. Itu semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak. Puak-puak arsad falaki, kaji cuaca, dia tengok apa ni, angin tu nak gimana. Itu hak dalam radar yang dia ada. Tapi yang menggerakkan angin siapa? Allah. Yang menggerakkan angin itu siapa dia? Malaikat dengan perintah daripada Allah Taala membawa sini. Apa kalau kita doa Allah Taala kata tukar. Konar. Tak kena atas kita. Sudah berlaku beberapa kes insiden, dijangka ramalan hujan lebat sini. Jadi para munajat daripada pemimpinnya sampai kepada rakyat bermunajat Allah Ta'ala, tiba-tiba lain pula, negeri lain yang kita tengok, kena lain. Orang lagi lain pula, orang jaga-jaga orang Kelantan, hujan mari. Orang Kelantannya pakai tak tidur, keduk main ya Rabbi, alhamdulillah dia tukar balik. Maka kita dengan Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang Allah Ta'ala mari warning, amaran, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ni kada main forward benda tak tahu gapo. Ni setengah orang ni pasal jenis kata tangan dia panggil. Dia tulis. Orang kapur ni sudah kena COVID, orang ni gini. Air akan naik besar pada 2 kali ganda daripada hak dulu lagi. Sebar, orang pun duk kenali. Lagu mana ni? Tak, rumah tak mau sipai rumah lah basuh jadi. Lemah sakit lutut dah kita sebab kita jadi lemah semangat. Sedangkan bila kita dengar apa-apa musibah yang nak berlaku, kita dah belajar dalam sunnahnya, kita belajar apa? Kita kata Allahul Musta'an. Aku minta tolong dengan Allah Ta'ala. Bermunajatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi awan yang berat itu as-siqal, berat dengan apa? Kerana mengandungi air hujan, air yang banyak. Untuk apa air banyak tu? Kerana dia nak turun balik kepada kita. Kata Ibnu Ashur, as-sahab yakunu thaqilan bimiqdar ma fi khilalihi minal bukhar. Berat tak berat awan tu, kita tengok banyak mana ada wak dalam tu. Dan
tanda dia tu berat, tanda awan tu sudah berat, kata orang kandungan dia tu sudah nak melahirkan anak, melahirkan hujan, qurbuhu minal ard, dia jadi dekat dah dengan bumi, dekat dah dengan kita. Dan pergerakan dia pun tidak laju dah, slow. Itu dia panggil tanda-tanda awan tu sudah ada. Tapi tak semesti dia turun tempat kita. Kan dalam hadis yang panjangnya cerita tentang kelebihan sedekah. Orang hidup berjalan, dia dengar malaikat bercakap dalam awan. Dia kata iski zar'a fulan, bawa air ni gi jiruh kebun pak cik tu. Awan duduk sini, gelak sini, patut turun sini. Tak, tiba-tiba awan tu bergerak balik. Orang ni ikut awan, ikut sampai ke tempat turun hujan. Bila turun hujan, dia tengok siapa tuai kebun ni. Tiba-tiba ada seorang pakcik, dia dengan pegang cangkul dia, betul tali air dia tu, nak suruh air ni kena belakang dalam kebun dia. Dia gitu tegur dia tu, Syekh anta fulan, mu sekian nama. Dia kata, ya, mu kenal mana aku? Aku dengar awan, dalam awan cakap sebut namamu. Bawa air ni gijiruh di kebun fulan. Masir mal hikmah, apa rahsia tuan buat sampai malaikat hok ju bawa awan ni terima arahan daripada bos dia, bawa ke kebun tuan. Apa rahsia? Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan rahsia. Dia kata tak ada rahsia apa aku ni. Kebun aku ni aku bagi 3. Satu hasil tanaman dia, 1/3 aku makan, 1/3 lil fuqara wal masakin, sedekah. 1/3 lagi narudduhu ilal ardi, kita jadikan benih. Kata dia orang hok dengar nama tadi, Masya Allah, dengan sebab ini malaikat pilih tempatmu tu awan, turun hujan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan bertasbih guruh serta memujinya, dan demikian pula malaikat-malaikat kerana takut kepada Allah. Masya Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Malaikat yang bertasbih memuji Allah Ta'ala, membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, daripada sifat tak baik orang duk kata ke Tuhan macam-macam, maka itu dia panggil ar-ra'du. Jadi ra'du tu siapa? Ar-ra'du, yusabbihur ra'du. Ra'du tu, tengok, kata di para ulama dalam sini, dia kata ar-ra'du dengan makna guruh. Guruh hok pom berdetung tu, itu tasbih malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Ada setengah ulama kata ar-ra'du ai, ni dalam kitab tafsir Ibnul Jauzi, ar-ra'du dia kata ismul malak, nama kepada malaikat yang menolak awan. Malaikat hok tolak awan tu nama dia sendiri, tu ra'du. Suara dia tasbih tu, hok tom bunyi tu, itu tasbih. Tasbih tu tuan-tuan. Dulu ada cerita Sulaiman, Khalifah Sulaiman tengah duduk di Arafah, tengah wukuf, tiba-tiba bunyi guruh, kom langit. Dia apa terkanyak. Penasihat dia kata, Tuan Khalifah, hak kita dengar tu Allah Ta'ala nak turun rahmat. Guruh ni biasanya akan mari lepas pada dia hujan, mana turun rahmat. Itu kita takut. Bagaimana pada hari Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaannya kepada hamba-hamba dia yang derhaka. Khalifah pakai tak akak kepala, menangis dia sampai ke petang, kerana memikirkan kalau setara ni rahmat nak turun, kita sudah kecut perut. Bagaimana pada hari yauma tubaddalul ardu ghairal, pada hari Tuhan tukar semua langit dengan bumi, hari huru-hara yang besar, kita tak nak bayangkan bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Nak selamat ada cara dia kan. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, allazina qalu rabbuna summa istaqamu, orang yang istiqamah, beriman, beramal, pada hari itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang ni orang tak takut, orang tak dukung cerita, insya-Allah mereka bangun dalam keadaan aman. Allahu Akbar. Satu cerita ni panjang, kita ringkas ya. Daripada Ibn Abbas. Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim, dia panggil gelaran. Kami nak tanya mu 5 perkara. Kalau mu jawab, betul mu nabi. 5 perkara. Kami akan ikut mu. Oh, sedak Yahudi cabar. Mu boleh jawab soalan ni, mu nabi, aku akan ikut. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian sebagaimana akhaza Israel kan ala banihi. Buat perjanjian dulu. Betul? Berjanji betul. Allahu ala ma naqulu wakil. Allah Taala wakil janji kita. Baik, Nabi kata had. Lepas berjanji nak beriman, mari soalan. Panjang soalan hanya baca satu jelah. Qalu akhbirna ma hadzal ra'du. Muhammad, cerita kepada kami apa dia guruh. Bunyi langit tu apa dia? Kata Nabi, malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwakkalun bis-sahab. Hak bunyi tu suara malaikat. Yang Allah Taala lantik dia, tugas dia nya jaga awan. Biyadihi au fi yadihi mikhraqun min nar. Di tangan dia tu ada tongkat daripada api. Kerja dia nak halau, nak tolak awan, nak pergi mana tempat yang dia nak turunkan hujan. Yasuquhu haitsu amarallah. Dia akan tolak awan ni di mana Tuhan perintahkan turun hujan, turun. Kalau kita tengok ramalan nak turun hujan lebat sini, kita doa ya Rabbi pindah lain. Minta pergi curah atas laut, di atas mana-mana tempat yang tidak berbahaya kepada manusia. Qalu fama hadha saut. Saut hak kita dengar tu apa? Qal sautuhu, tu suara malaikat. Buat apa? Tasbih. Tu tasbih. Masya Allah. Qalu sadaqta, benar Muhammad apa yang mu cerita. Panjang. Yang pentingnya soalan-soalan mari daripada ahlul kitab. Ahlul kitab ni dia tahu. Hadis ni rawahu Tirmizi dan lain-lain. Dia kata hadis ni dia tahu. Dia baca dalam kitab Taurat tentang perjalanan awan, perjalanan ni malaikat, dia tahu. Tapi apa boleh buat, sebahagian besar daripada mereka buat-buat tak tahu. Tu jadi masalah kita ni. Dia tahu buat tak tahu. Bukan sekat buat tak tahu, lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kita kata inilah cerita dia nya. Yahudi ni dia duduk di Madinah. Dia mari di Madinah bukan apa? Kerana dia baca dalam kitab Taurat Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah. Dia pun mari tunggu sini. Allahu Akbar. Panjang lagi lah kan. Nanti cerita hak 5 perkara tu kita cerita semula. Yang pentingnya kata di Yahudi ni sadaqta. Benar. Hak mu jawab tadi benar. Innama baqiyat wahidah. So lagi soalan dia tu. Apa dia? Siapa dia waktu cerita ni kamu? Sedap juga main Yahudi ni. Nabi kata malaikat. Malaikat mana? Jibril. Dia kata Jibril. Jibril inilah itu malaikat yang merusakkan dunia ni, dia kata ni. Dialah mari suruh perang, mari suruh macam-macam, maka malaikat Jibril ni musuh kami. Yahudi tak suka malaikat Jibril. Kalau mu kata Mikail, dia waktu turun rahmat, waktu turun tumbuh-tumbuhan, waktu turun hujan. Maka Allah Taala turun faqul man kana aduwwan li Jibril. Cerita panjang Yahudi. Kita secara dia yang kita naknya di sini, maka para ulama mengatakan ar-ra'du tu malaikat ataupun dia panggil suara kepada malaikat itu. Wallahu alam. Baiklah. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan dialah juga yang menghantarkan petir, lalu ia mengenakan dengan panahan. Sebelum tu lagi, wal malaikatu min khifatihi, dan suara malaikat kerana takut kepada Allah. Takut pada Allah Ta'ala. Maka di antara sunnah yang dibaca oleh para sahabat apabila kita dengar itu tu, bila kita dengar guruh kilak tu, kita kena baca juga doa ni seperti yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Dia kata apa? Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini dalam kitab Perisai Muslim ni bacaan yang ke-62
doa ketika mendengar guru. Jadi insya-Allah sebagaimana kata di para ulama, siapa dia baca ni insya-Allah dia selamat. Siapa dia baca dia selamat. Ada satu lagi bacaan, tapi bacaan ni menjadi khilaf para ulama Islam tentang kesahihannya. Pasal itulah dia tak masuk dalam perisai Muslim tentang bacaan kalau kita dengar guru. Dia kata dalam riwayat ini, tanda tuan-tuan, Nabi kita bila dia dengar guru, dia membaca doa ni. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, janganlah engkau binasakan kami dengan kemurkaanmu ya Allah. Janganlah engkau matikan kami di bawah kemurkaanmu. Kita nak mati dengan keredaan Allah Ta'ala. Wala tuhlikna bi'azabik, dan jangan kau binasakan kami dengan azabmu, sebab as-sawa'iq, guru, peti, ahli lenta ni sudah pun membinasakan umat yang terdahulu. Wa afina qabla zalik, berilah kepada kami keselamatan, keafiat sebelum daripada datang segala azab ni. Kita nak afiat, kita tak mau azab. Hadis ni rawahu Tirmizi wa Ahmad. Ulama hadisnya yang sempat anda tengok malam, Al-Iraqi kata sanad dia hasan, Al-Manawi kata jayyid. Tapi Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar wal Khulasa dia kata sanaduhu dhaif. Dan ulama semasa juga Ahmad Syakir menyokong pandangan yang mengatakan hasan, dan Syekh Nasiruddin kata bersama dengan Imam Nawawi dhaif. Kita kata wallahu alam, kalau kita nak baca sebagai doa kita baca. Jadi kita kata Allahumma la taqtulna bi ghadabik Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla dhalik. Wallahu alam. Itu hadis yang kita ada. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa huwa syadid wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan Allah Ta'ala juga menghantarkan petir. Mari. Dia petir ni dia begini. Kilat hok warna, hok nyala saja lah mari. Ra'dun suara dia. Sawa'iq ni dia kata apabila sudah berkumpul, dia punya elektrik cah tu terlalu tinggi, panas kepanasan dia, dia jadi halilintar. Itu petir. Itu kalau kita tengok saya tengok video ahli sains cerita tentang petir ni, kita nampak memang sangat menakutkan. Patut sangatlah kita para sahabat ni bila sebut tengok petir dia subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi, dan kita baca doa-doa minta selamat, insya-Allah kita akan selamat. Sebagaimana kata di para ulama yang terakhir, dikata akan berlaku banyaknya ribut petir apabila nak berlakunya kiamat. Petir, ribut, berapa lagi ni, semua itu tanda-tanda daripada alamat kiamat yang sangat berbahaya. Orang yang selamat apa dia? Ni ada riwayat kata yang selamatnya as-sawa'iqu, ni kata di Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia kata as-sawa'iqu tusibul muslim wa ghairil muslim. Jangan kata petir ni, halilintar ni dia kena berlaku. Hak Islam ke hak kafir kena. Wala tusibu lillahi zakirah. Ingat. Dan insya-Allah orang selamat orang yang zikir. Pada itulah bila kita tengok ini, kita berzikir, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kemudian ahli-ahli sains pula kata jangan duduk di bawah pokok, jangan duduk di tempat terbuka, sebab dia mari situ habis kita kena masuk dalam bangunan. Itu kita takut mana. Dan ni alat-alat gadget jangan duduk main ketika tu. Kata tidak cari nyakit. Baiklah. Kita nak habiskan perbahasan ayat kita ni panjang. Dan Allah Ta'ala akan mengenakan panahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan mereka yang engkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah dan kuat kuasanya, padahal ia amat keras, syadidul mihal. Allah Ta'ala ni amat keras, seksaan dia, azab dia sangat keras bagi orang yang tak dengar kata. Kalau dengar kata tak apa. Jadi dalam hadis lain, ada satu hadis lagi tanda tuan-tuan,
Hadis seorang laki-laki daripada Bani Ghifar, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, dia dengar Rasulullah SAW, innallaha yunshi'us sahab. Allah Ta'ala yang menciptakan awan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Fayantiqu ahsanal mantiq. Awan tu cakap. Wa yadhaku ahsanad dhahik, dan dia ketawa. Macam mana tu nak faham? Awan bercakap dengan ketawa. Hadis ini akhrajahu Ahmad. Kata di Imam Ibnu Katsir, wal muradu wallahu ala anna nutqaha ar-ra'du. Awan bercakap tu guruh, bunyi. Ketawa dia al-barqu. Barqu tu kilat. La tu itu awan senyum begitu. Masya-Allah. Dia bercakap, dia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Tabarakallah. Seronok juga suka kita bila kita baca tafsir para ulama ni. Masya Allah, dia kata, kemudian Tuhan kata yusibu bihi man yasha, petir, kilat, orang Kelantan kata pelaka ni, yusibu bihi man yasha, Allah Ta'ala akan kena siapa dia nak, terutama sekali orang yang lawan Tuhan, orang yang lawan Tuhan, orang ni kena. Jadi kata di hadis tadi, sahabat tafsir lain kata kena belaka, mukmin ke kafir kena. Maka kerana itu kita kena buat penjagaan. Yang pertama sekali, bila kita tengok benda ni, kita kena doa kepada Allah Ta'ala minta selamat. Yang kedua, kita jangan duduk di tempat yang berbahaya. Tempat yang berbahaya. Dia kena belajarlah. Baiklah, kita habiskan ayat 14. Lahu da'watul haqq. Kuasa menerima ibadat yang sebenar adalah tertentu bagi Allah jua. Kita tak boleh nak menetapkan Allah Ta'ala kabul ke tak kabul amalan kita, amalan orang. Kita tak boleh keluar CGISO. Kan? وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Ini bandingan Tuhan buat. Dan makhluk-makhluk yang disembah selain dari Allah tidak akan dapat menyahut atau memberikan sesuatu pun kepada mereka, hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air. Kita nak minum air, kita tak tangan tu, hollow tangan gini, bukan cedok ambil boleh mulut, tak situ, pergi dekat paip, tak, pergi dekat apa telaga kat situ, supaya sampai ke mulutnya. Mari kita ada magic duduk sini, air mari sini, top lompat dalam mulut, ada. Ini bandingan simple, yang mudah. Tuhan kata begitulah, tak akan masuk dah. Padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai ke mulut. Kalau kita sengok dengan peleting kata orang, straw boleh lah, tapi ini duduk sini tangan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Jadi doa orang kafir, oleh kerana dia doa karu, pelik-pelik kan, maka mereka itu duduk dalam sesat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dakwatul haq di sini kata di para ulama tafsir, dakwatut tauhid, lahu dakwatul haq. Dakwah kita ni iaitulah dakwah ajak kepada tauhid. Siapa dia nak suruh Allah Taala kabulkan dia, nak suruh Allah Taala terima dia, maka hendaklah dia duduk dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak tauhid tu, kita belajar akan baru ni kata apa dia, orang kafir pun Tuhan terima juga doa ketika dia susah tu. Itu menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla, dia boleh terima. Tapi doa yang mustajab betul-betul tu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Namun bagi orang yang terdesak, sebab ketika itu dia tinggal ada berhala dia, betul-betul dia tawajjuh pada Allah Ta'ala, maka perahu dia pun selamat juga. Kita kata itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kesimpulan daripada apa yang kita belajar ini, daripada ayat ini, yang pertama, kamalu qudratillah, betapa sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, orang derhaka setara mana pun, kadang-kadang Tuhan bagi perlewatkan sikit, kan. Dan berlakunya kilat, guruh, petir,
Semua ini menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada keajiban kuasa Allah Ta'ala. Sebab awan ni dia terkumpul daripada wa'ai. Kalau kira agak benda yang lembab, ma'iyah dia panggil, ma'iyah. Dan di antara ajza dia pula dia panggil hawa nariyah, angin yang panas. Maka bila kumpul sejuk dengan panas ni, akhir sekali panas yang menguasai, maka ketika itu timbullah dia punya guruh dan sebagainya. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, itu je yang mampu kita kata kuasa Allah Azza wa Jalla ni sangat-sangat kuat, dan dia memperingatkan kita tentang bahaya-bahaya yang berlaku. Abilah yang terakhirnya, semua benda atas dunia ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tak bertasbihnya siapa dia? Asi al-jinni wal-ins. Hak tak bertasbih ni manusia dengan jin yang derhaka. Hak lain semua sekali bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan caranya sendiri. Burung, hayawan, bahkan malaikat dengan guru dia itu bertasbih. Yusabbihur ra'du. Walaupun menakutkan kita, tapi itu tasbih. Padanya dia. Padanya dia. Kalau burung, kicauan dia sedap dengar. Tapi kalau dongki tepik, kicauan dongki sakit telinga. Jadi macam-macam. Mana kita tasbih subhanallah, malaikat tasbih beratem bunyi, nak kata apa. Itu semua tu kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kita lah, kalau semua makhluk bertasbih, kenapa kita hamba Allah Ta'ala tidak bertasbih? Banyaklah tasbih. Kita kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sentiasalah kita bertasbih. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang betul-betul beriman, yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Baik, kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal. Tadi bertasbih, yang di ayat 15 ni sujud pada Allah Ta'ala semua makhluk kecuali jin dan manusia yang derhaka. Na'udzubillah. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.